Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Jika kita lihat beberapa minggu lepas, 1-2 minggu lepas di channel Captain Hafiz, beliau banyak mempersoalkan asatizah-asatizah yang dah lama berdakwah di Malaysia ni. Seperti contoh Ustaz Kazim Ilyas, kita lihat bagaimana beliau mengatakan Ustaz Kazim Ilyas tidak tahu hukum agama. Dan yang lebih melucukan apabila beliau mempersoal, ingin menyemak fatwa Imam Al-Ramli macam ni, dan kemudian beliau nak kata menyemak kenyataan Imam As-Subki. Persoalannya, apakah kelayakan beliau untuk menyemak mereka-mereka ni, imam-imam besar ni? Adakah beliau telah mencapai tahap mujtahid ataupun mujtahid? Jadi kita akan lihat sebentar lagi. Tapi yang lebih melucukan apabila kita lihat beliau bila bab Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau mempertahankan pula. Beliau mempertahankan. Kita tengok dekat video ni, ulasan buku menepis tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bila bab Muhammad bin Abdul Wahab, beliau pertahan nak menepis dusta. Bila bab imam-imam besar, semua nak mengkritik, nak menyemak seolah-olah dia ni lebih tahu daripada imam-imam besar ni. Tapi sebelum kita nak menilai kelayakan beliau, kita tengok dulu latar belakang dia. Kita bandingkan dengan Imam As-Subki yang dia nak semak tu, ya. Kita tengok ini Imam As-Subki dan ini adalah latar belakang Captain Hafiz. Dia sendiri mengakui bahawa dia tidak mempunyai pelajaran resmi dalam agama, kan? Untuk makluman semua, bukan sahaja pelajaran resmi dalam agama, dalam bidang agama, dalam bidang apa pun dia tidak mempunyai disiplin daripada bawah hingga atas. Dalam bidang apa pun, dalam bidang masakan ke, dalam bidang apa, tidak ada sijil, tidak ada diploma, tidak ada degree dan sebagainya. Tidak ada, kecuali bidang pemanduan kapal terbang. Jadi bagaimana beliau nak menyemak apa yang Imam As-Subki katakan? Jangan kita kata nak menyemak, nak memahami kenyataan Imam As-Subki pun belum tentu lagi. Nak menyemak lagilah ke laut, kan? Jadi untuk kita memahami lebih lanjut tentang apakah pengetahuan yang Captain Hafiz ni ada, mari kita semak pula. Kita semak buku beliau pula. Buku 90 pelajaran tentang bid'ah ni, yang mana orang kata beliau ni layak untuk bercakap tentang agama sebab dah menulis banyak buku. Jadi adakah menulis banyak buku automatik menjadi pandai? Macam tu kot pandangan orang, kan? Jadi kita nak tahulah dari mana datangnya ilmu Captain Hafiz ni. Adakah daripada selak tirai ataupun daripada ilham, daripada mimpi, daripada mana ilmu dia datang ni? Jadi kita akan lihat buku beliau ni, sebab bila menulis buku ni dia lain sikit. Dia akan meletakkan semua benda yang dia tahu di dalam buku tu. Jadi bila kita lihat buku ni, jika banyak lompong, maksudnya memang dia tak tahulah, dia tak masuk dalam tu. Jika di dalam video YouTube, mungkin kita boleh bagi benefit of the doubt, sebab video YouTube compress, kita nak pendekkan video tersebut, jadi banyak benda kita tak terangkan di dalam video YouTube. Tapi bila masuk di dalam buku, jika benda yang tak ada di dalam buku tu, maksud dia tak tahulah, sebab tebal buku ni. Jadi mesti semua yang dia tulis tu apa yang dia tahu, kan? Kita akan nilai selepas ini. Dan untuk pengetahuan semua, saya dah membuat semakan ataupun review buku ni lama dah, tapi saya tidak upload, saya tidak publish, sebab saya lihat ada juga beberapa perkara yang boleh kita gunakan daripada buku ni. Beberapa line, beberapa keping, beberapa page memang ada yang bermanfaat. Jadi saya tak upload lah, kita biarkan. Seperti contoh kanak-kanak ni, bila dia menjawab, walaupun jawapan merepek, ada juga yang kena, kan? Boleh gunalah, ada yang kena lah dalam jawapan tersebut. Samalah di dalam buku ni, ada yang boleh digunakan. Tapi banyaknya memang kita akan lihat lah selepas ni, kita akan lihat. Jadi bagi mereka yang sedang merujuk buku ni, saya harap dapat menilai kembali, bagi pelajar-pelajar yang kata rujuk buku ni, patut rujuk lagi lah daripada asatizah yang mempunyai latar belakang resmi dalam agama, ya. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat. Mari kita lihat review tentang buku. Okey, kita tengok pada muka surat pertama buku ni, iaitu tajuk 90 pelajaran tentang bid'ah oleh Hafiz Firdaus bin Abdullah.
Jadi kita nak tengok kita nak kupas sama ada tajuk sesuai dengan isi kandungan atau tidak. Okey. Muka surat kedua kita tengok copyright statement 2020. Maksudnya Kapten dah izinkan untuk menggunakan tanpa meminta izin penulis. Iaitu saya boleh gunalah, kita boleh guna buku ni tanpa minta izin untuk kita ulas. Kemudian muka surat ketiga kita tengok isi kandungan, muka surat keempat isi kandungan, kelima isi kandungan, keenam isi kandungan. Kemudian muka surat ketujuh adalah mukadimah. Walaupun tak tulis mukadimah, kita anggap sebagai mukadimah ataupun kata-kata pengantar oleh Kapten Hafiz. Kita tengok dekat sini, Kapten Hafiz mengatakan bahawa penting perkara bid'ah ni, banyak ayat Al-Quran, ayat Quran dan hadis Rasulullah yang menyebut tentang bahaya bid'ah. Okey, dan seterusnya buku ini menghimpun ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis tersebut. Kemudian dikatakan di sini, bagi mencapai kefahaman terbaik, saya sarankan para pembaca sekalian mengkaji buku ini secara keseluruhan. Saya pula mensarankan supaya mengkaji lebih daripada buku ini untuk faham perkara bid'ah ini. Jangan hanya limited kepada buku ini, kaji selebihnya. Okey. Okey, kita kembali sini ayat Al-Quran dan hadis disebut di sini bahawa ada ayat Quran dan hadis. Kita tengok kandungan dekat sini, hadis larangan bid'ah selengkapnya. Tak disebut pun ayat Al-Quran. Kat sini kita tanya mana ayat Al-Quran. Okey. Kemudian diletakkan definisi bid'ah kedua. Sepatutnya sebab tajuknya adalah pelajaran tentang bid'ah. Jadi sepatutnya definisi diletakkan nombor satu sepatutnya. Sebab sebelum kita nak memahami hadis-hadis ataupun yang lain-lain, kita nak faham definisi dulu. Tapi diletakkan kedua. Maksudnya definisi ini akan diberikan oleh Kapten Hafiz. Dia bukan definisi daripada awal, daripada ulama atau sebagainya. Sebab kalau daripada ulama, definisi bid'ah telah lama ada. Maksudnya kita kena introduce definisi terlebih dahulu, baru perkara-perkara hadis dan sebagainya untuk memenuhi apa yang telah definisi yang telah diberikan oleh ahli ulama. Tapi diletak kedua, maksud dia nak dicipta oleh penulis. Okey, kita tengok nanti betul atau tidak. Okey, dekat sini satu, tak ada ayat Quran dan diletakkan sebagai hadis larangan bid'ah selengkapnya. Maksudnya kita mengharapkan hadis tentang larangan bid'ah ni adalah lengkap. Kita tengok. Okey. Selepas mukadimah ni, terus dah masuk konten. Kita tengok dekat sini. Kapten Hafiz terus meletakkan hadis larangan bid'ah selengkapnya. Saya dah lihat hadis ni. Hadis ni adalah hadis tentang khutbah Rasulullah. Dan Kapten Hafiz meletakkan peringgan by peringgan. Hadis dan satu hadis saja. Kita tengok satu hadis sahaja diletakkan peringgan by peringgan. Dan saya dah tengok sehingga habis. Kita tengok tadi hadis larangan bid'ah sehingga muka surat 26. Okey, 26 adalah definisi. Jadi kita lihat sehingga muka surat 26. Okey, sehingga muka surat 26. Surat 11. Okey. Ini muka surat 13, 15, sehingga muka surat 26 saya dah tengok. Hingga 25 dan 26 dah masuk definisi tentang bid'ah. Okey. Jadi sehingga muka surat 26 hanya ada satu hadis sahaja, iaitu hadis khutbah Rasulullah tersebut. Hadis Jabir. Dan tidak ada hadis lain yang dimasukkan oleh penulis. Jadi tadi disebut hadis selengkapnya, tapi mana hadis daripada Aisyah tu? Mana hadis daripada Abu Najih, iaitu hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi? Tak ada dalam ni. Hadis riwayat Bukhari pun tak ada. Ayat Al-Quran ada, sepatutnya ayat Quran ada 5 ayat Quran tentang larangan bid'ah, tapi tak disebut, tak ada di dalam ni. Jadi bolehlah kita concludekan hadis yang disebut di sini yang dikatakan lengkap selengkapnya tidak lengkap, sebab satunya
tidak ada hadis daripada Aisyah, tidak ada hadis daripada Abu Najih, iaitu riwayat Abu Daud, tidak ada ayat Al-Quran, iaitu 5 ayat Al-Quran tak ada. 2 daripada surah Al-An'am tak ada. 1 daripada surah Yunus patutnya. 1 daripada surah An-Nisa. Tak ada di dalam ni. Jadi nak dikatakan selengkapnya, memang tak lengkap lah. Walaupun hadis sahaja pun memang tak lengkap. Sebab yang disebut di sini hanya 1 hadis saja. Sedangkan kita ada kurang-kurang pun 3 hadis. Walaupun di bawah sini disebut hadis hadis dikeluarkan oleh Muslim, iaitu hadis 1435. Kapten Hafiz mengatakan sebahagian daripada hadis ni dah dikeluarkan oleh riwayat Muslim, yang ni, iaitu hadis 1435. Tapi hadis yang riwayat Muslim nombor 1718 tak ada. Okey. Jadi riwayat Muslim 1718 tak ada. Bukhari 2697 pun tak ada. Jadi nak kata hadis selengkapnya memang tak lengkap lah. Okey. Sekarang itu secara umum kita pergi secara umum, kita tengok sebab tajuknya adalah hadis larangan bid'ah selengkapnya. Sepatutnya kita expect ada lengkap hadis-hadis yang nak kita rujuk. Kemudian mukadimah mengatakan mengumpul ayat-ayat Quran. Jadi ayat-ayat Quran tentang bid'ah juga tidak dimasukkan di dalam larangan bid'ah di antara muka surat 8 hingga 25. Jadi tak ada. Jadi memang jauh lah daripada nak kata lengkap ni, jauh lah. Okay? Dan saya dah go through, saya tengok apa yang dibuat oleh Kapten Hafiz di sini adalah dia pecahkan hadis Jabir ni. Dia pecahkan rangkap by rangkap satu-satu dan diterangkan hingga ke muka surat 25. Itu satu. Dan untuk kita lihat secara keseluruhan, kita pergi satu-satu. Okey, kita lihat satu-satu bagaimana penjelasan beliau. Dan secara umum saya lihat beliau mengambil hadis, memang hadis sahih, tapi ulasan yang diberikan tidak bersandar kepada mana-mana ulama. Malah dia tembak pula ulama-ulama yang telah mentafsirkan hadis-hadis Rasulullah tentang bid'ah ni. Okey, dan diulaskan, apa yang diulaskan oleh Kapten ni tidak merujuk kepada mana-mana ulama, atau memang ada rujukan tak disebut di dalam penulisan ke, atau memang tak ada rujukan ulama langsung tentang apa yang telah beliau tulis ini. Semuanya adalah ditulis berdasarkan ulasan sendiri, pendapat sendiri. Itu pandangan saya dulu secara umum, sebab saya lihat tidak ada pun dia merujuk kepada ulama yang berkata tentang apa yang dituliskan tu rujukan ulama, saya tak nampak. Okey, itu secara umum. Nanti kita pergi secara terperinci. Kemudian dalam page 13 ini juga beliau mengatakan, kita tengok kat sini, atas dasar ini juga seluruh buku ini ditulis dengan menjadikan hadis ini sebagai pokok, dasar atau asas perbincangan. Maksudnya seluruh buku ni dia guna satu hadis ini je sebagai asas. Dia kata inilah hadis yang major, yang main, yang mana semua hadis kena rujuk kepada hadis ini. Sebab itulah juga beliau terus-menerus mengulang rangkap. Sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru, dan sehingga akhir ini. Beliau mengulang-ulang ayat ini atas sebab inilah. Sebab ini saja rangkap yang digunakan sebagai asas untuk segala-galanya. Padahal hadis Aisyah itu juga ada perkataan yang penting yang kita kena ambil perhatian. Yang merujuk kepada maksud dalam agama ini. Kita kena rujuk yang tu. Itu pun penting. Tapi tidak dirujuk oleh beliau. Jadi maksudnya buku ini semuanya adalah sangat narrow. Sangat narrow. Dia hanya tengok di bawah satu tempurung dan di dalam kotaknya sahaja. Dia tak tengok luar tempat-tempat yang lain. Sebab dia dah
terangkan di sini secara eksplisit bahawa semua di dalam buku ini hanya rujuk hadis ini sahaja. Seterusnya, selepas beliau ulang rangkap ini, sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Selepas beliau ulang yang ini, beliau mengatakan perkara ketiga yang beliau fahami daripada rangkap pertama hadis Jabir itu. Rangkap pertama, masih lagi rangkap pertama itu, tiga perkara yang beliau fahami. Dan yang ketiganya, sebabkan rangkap pertama tersebut, beliau kata hadis ini patut menjadi pokok dasar atau asas dalam isu bid'ah. Ini kerana baginda mengucapkannya tanpa ada apa-apa sebab di belakangnya dan dalam konteks yang umum, betul, umum. Maka ia tidak terikat dengan apa-apa konteks yang khusus. Okey? Jadi beliau mengatakan yang kedua tadi, jika ada pengkhususan atau secara terperinci atau maksud lain, patutnya baginda akan menerangkan ketika khutbah tersebut. Saya tak fahamlah macam mana beliau boleh faham macam tu. Orang berkhutbah tak akan memperincikan apa-apa. Tapi kita tengok kat sini, dia kata jika Rasulullah ingin memberi pengkhususan, maka pastilah akan dilakukan waktu khutbah tersebut. Tak tahulah fahaman macam mana kan. Waktu khutbah kita bagi perincian pula satu-satu. Itu fahaman beliau lah. Okey. Jadi yang ketiga ni beliau kata, sebab waktu khutbah baginda tidak memperincikan, maka sebab itu hadis ini tidak boleh dikecualikan atau dibataskan maksud oleh hadis-hadis lain. Okey. Saya tak tahulah siapa yang mengecualikan hadis ini. Hadis ini tidak dikecualikan, cuma alim ulama kita telah mengambil banyak lagi hadis. Masalah timbul seperti yang saya cakap sebab penulis ni merujuk pada satu hadis saja. Dia tak cakap pun hadis-hadis lain. Patutnya dikumpul hadis-hadis lain baru diterangkan, nampak kuat sikit. Tapi sebab satu hadis ni, satu rangkap tersebut, beliau boleh faham macam ni. Kita tak tahu macam manalah. Seperti yang saya cakap, mungkin beliau mendapat ilham ketika berehat-rehat bahawa macam ni keadaannya. Sebab beliau tak rujuk mana-mana ulama yang mengatakan, siapakah yang mengatakan perkataan macam ni. Beliau tak rujuk mana-mana. Tiba-tiba beliau yang memberi. Adakah beliau telah naik taraf menjadi alim yang mana setaraf dengan Imam Nawawi atau sebagainya, kita tak tahulah. Sebab tu tak ada rujukan mana-mana. Terus beliau yang mengatakan bahawa hakikat ini hendaklah dipegang dengan kuat kerana ada pihak yang cuba menafsir, mengecualikan, membataskan hadis Rasulullah ini. Tak tahu pihak mana. Dia kata ada pihak. Adakah beliau merujuk sekali lagi kepada Imam Nawawi? Padahal yang benar-benar hadis lain itu adalah tafsir dikecualikan dan dibataskan di bawah naungan hadis ini. Beliau yang kata. Ini saya dah sebut di dalam video saya yang awal. Sehingga sekarang beliau tak jawab siapa yang kata. Adakah beliau sendiri yang create keadaan ini. Beliau tak sebut mana-mana. Beliau kata rujuk kepada buku. Saya dah rujuk pada buku. Saya tak nampak juga siapa yang mengatakan perkataan ini. Beliau menjawab komen saya daripada video yang lepas. Dia kata rujuk buku dia. Beliau dah jawab. Tak ada. Saya tak nampak. Okey. Kemudian beliau sambung bagi habis rangkap pertama, iaitu dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru masuk rangkap kedua pada page 13, iaitu sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan, maka tiada yang dapat beri hidayah kepadanya. Ini beliau nak menerangkan bahawa orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikuatkan dengan ayat Al-Quran. Beliau nak tegaskan walaupun hidayah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa sesungguhnya manusia kita ni mempunyai pilihan untuk memilih. Beliau menggunakan surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Okey, yang bermaksud, dan katakanlah kebenaran itu daripada Allah Tuhan kalian. Jadi sesiapa yang nak beriman dipersilakan beriman, siapa yang tak nak beriman teruslah kafir. Macam itulah lebih kurang maksud ayat ini. Jadi ini adalah untuk orang kafir, tawaran oleh Rasulullah SAW, firman daripada Allah, jika mereka nak beriman dipersilakan beriman, jika tak nak beriman teruslah kafir. Lebih kurang macam tu. Bukan bermaksud untuk pilihan kita untuk buat bid'ah atau tak. Ini tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Ini hidayah daripada Allah, dan pilihan orang kafir itu sama ada nak beriman dengan Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tak. Tak ada kena-mengena dengan bid'ah. Okey. Kemudian barulah beliau teruskan dengan
ayat ataupun rangkap yang terus menerus diulang-ulang di dalam buku ini, iaitu rangkap sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad, seburuk-buruk urusan yang seterusnya lah, baru diterangkan dengan terperinci apa yang beliau maksudkan. Kenapa beliau bersungguh-sungguh nak mengulangi ayat ini berterusan. Jadi ini di dalam muka surat 14. Beliau mengatakan bahawa sungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah. Sebenarnya kedua-dua Al-Quran dan Rasulullah adalah hidayah Allah kepada manusia. Namun dalam rangkap di atas ditekankan bahawa sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Kerana tanpa tunjuk ajar, penjelasan dan bimbingan baginda, manusia tidak akan dapat mengamalkan Al-Quran sepenuhnya. Betul? Tak ada masalah. Penerangan ini tak ada masalah. Tapi bagaimana beliau nak kaitkan ini dengan bid'ah? Beliau nak cuba mengatakan bahawa Rasulullah itu sendiri adalah hidayah. Maksud dia, apa yang Rasulullah buat, Rasulullah katakan, itulah hidayahnya. Jadi kita kena ikut sepenuhnya. Itu betul, tak ada masalah. Sekarang masalah yang timbul adalah masih lagi tak clear apa dia yang dikatakan oleh Rasulullah. Kata-kata Rasulullah itu berkenaan dengan bid'ah. Apa definisi dia? Tak ada lagi dekat sini. Kemudian beliau sambung muka surat ke-15, 14 bawah ni dan 15 mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam dua ayat surah An-Nahl, iaitu ayat 44 dan 64, bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah supaya menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ini juga tentang Rasulullah untuk menjelaskan kepada orang kafir, bukan bid'ah lagi. Rasulullah menjelaskan apa-apa yang diperselisihkan ketika itu. Al-Quran dijadikan rujukan untuk menjelaskan kepada mereka. Tak ada kena-mengena lagi dengan bid'ah ni. Ini tak ada kena-mengena. Ini nak menerangkan. Beliau nak katakan bahawa Rasulullah yang akan memberi penjelasan. Okey, kita tak ada apa-apa kemusykilan ataupun perselisihan tentang perkara ini. Betul lah, Rasulullah yang akan menjelaskan. Tak ada apa-apa isu kat sini. Okey, kemudian baru masuk perkataan kulu. Yang tadi yang dah dua kali sebelum ni diberi penekanan bahawa ditukar setiap kepada kebanyakan atau sebahagian dan sebagainya. Beliau kata awal dah. Sini ulang lagi, page 15. Beliau ulang, justru atas dasar sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad, tidak perlu mengalihkan perkataan kulu yang bermaksud setiap kepada kebanyakan atau sebahagian. Saya nak tegaskan bahawa tak ada apa pengalihan di sini. Cuma perkataan kulu itu sendiri itu nanti kita jelaskan. Sebab beliau pun tak jelaskan di dalam page sehingga sekarang, tak jelaskan apa-apa. Beliau jelaskan dekat page belakang di dalam soalan lazim. Jadi kita pun akan buat benda yang sama lah. Benda yang sama kita jelaskan kemudian sekejap lagi selepas habis page ni. Okey, beliau mengatakan sebab hidayah, sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Jadi kita kena ikut apa saja secara literal. Apa Rasulullah buat secara literal kita kena ikut saja. Tak perlu nak jelaskan. Itu pandangan saya terhadap perkataan inilah. Atau tidak perlu membahagikan setiap bid'ah adalah sesat pada bid'ah yang baik dan buruk, terpuji tercela atau kepada wajib sunat. Ini beliau yang letak sendiri, bukan daripada Imam Syafi'i, bukan daripada sultan segala ulama, bukan daripada Imam Nawawi. Beliau yang kata ni, beliau yang kata tidak perlu. Jadi beliau attack secara tak langsung, beliau attack Imam Nawawi dan sultan segala ulama. Nanti kita lihat siapa dia. Okey, jadi beliau yang kata sendiri. Dan seterusnya beliau teruskan melakukan pengalihan dan pembahagian tersebut menunjukkan seorang itu tidak meyakini sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Kena faham kat sini. Sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Ini bukan semestinya tentang bid'ah saja. Terhadap keseluruhan kehidupan. Jadi banyak benda yang kita nak kena lihat dan terima perbuatan Rasulullah SAW ini sebagai hidayah. Tapi untuk menerangkan setiap perbuatan ataupun perlakuan Rasulullah itu sebagai hidayah, mestilah diterangkan oleh orang yang lebih memahami, bukan secara literal. Sebagai contoh saya ambil tentang minum. Okey, ada 4 hadis tentang Rasulullah minum berdiri. Dan hanya 1 hadis menerangkan bahawa Rasulullah menyuruh sahabat untuk minum duduk. Jadi macam mana kita nak faham tu? Sebab sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Macam mana kita nak faham? Sebab hadis mengatakan bahawa Rasulullah
minum berdiri ada 4, manakala hadis yang mengatakan Rasulullah menyuruh sahabat minum duduk ada 1. Okey, macam mana kita nak terangkan? Macam mana kita nak terima bahawa sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad? Jadi kita kena mendapat pendapat ataupun pandangan ataupun tafsiran daripada ulama'. Ulama' nak mengatakan apa ni? Macam mana nak menerangkan tentang perkara ini? Itu yang kita kena dapat. Jadi tak boleh menerima ayat sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad secara literal macam tu je, tak boleh. Kita kena dapat penerangan. Kita kena pastikan apa yang dikatakan itu macam mana kita nak memahami. Okey? Kita tak boleh menganggap ataupun mentafsir ikut kepala sendiri, tak boleh. Itu gunanya ulama'-ulama'. Okey, macam mana? Dekat mana yang mengatakan mesti ikut ulama'? Itu juga daripada hadis. Itu juga daripada penerangan Al-Quran. Itu juga daripada Imam Syafi'i. Itu juga daripada Imam Nawawi. Bahawa ulama', penerangan ulama', ijma' ulama' adalah apa yang kita harus rujuk untuk memastikan apa yang diberkatakan, apa yang diperbuatkan oleh Rasulullah difahami dengan cara yang betul. Sehingga sini belum ada lagi kalam-kalam ulama' yang dirujuk oleh penulis yang mengatakan ini datang daripada siapa, ulama' mana yang mengata ni, tak ada lagi. Semuanya adalah daripada kata-katanya sendirilah sebab dia tak sebut mana-mana ulama'. Jadi kita bukan mujtahid, jadi tak bolehlah nak meletakkan pandangan kita sendiri, nak mengatakan, nak memahami ayat sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad secara literal. Kita ingat apa yang literally Rasulullah SAW buat, itulah ianya. Kita ambil seketul macam tu. Jadi tak boleh macam tu. Kita bukan mujtahid, saya ulang, tak boleh nak ada pandangan sendiri tentang agama ni. Jadi saya ulang juga apa yang dikatakan dekat sini di dalam muka surat 15 ni, tidak perlu membahagikan setiap bid'ah adalah sesat kepada bid'ah yang baik buruk, terpuji tercela atau kepada wajib, sunat, mubah, makruh, haram ni. Nak kata kepada siapa ni? Nak kata kepada sultan segala ulama', nak kata kepada Imam Nawawi, nak kata kepada siapa ni? Tak perlu buat perkara ni. Adakah anda yang mengatakan atau ada ulama' lain yang mengatakan? Patut sebutlah, sebab kalau anda yang mengatakan memang tak boleh pakai lah. Kalau ada ulama' yang mengatakan macam ni, mungkin kita boleh lihatlah siapa ulama' tu, sebab nak bersaing dengan Imam Nawawi, nak bersaing dengan sultan segala ulama'. Jadi kita kena lihat siapa yang kata tak boleh membahagikan bid'ah ni semua. Okey? Dan seterusnya kita lihat, barulah diteruskan dengan rangkap seterusnya, iaitu rangkap seburuk-buruk urusan ialah perkara yang baru. Okey, yang ni dia kata rangkap ini tidak boleh dibaca secara berasingan. Memang tak ada siapa pun membaca secara berasingan. Anda yang anda assume ulama'-ulama' membaca secara berasingan. Tak tahulah mana dia dapat pahaman bahawa ulama' membaca secara berasingan. Okey, ulama' bukan saja membaca secara lengkap hadis ni, mereka juga membaca hadis-hadis yang lain. Sedangkan dalam buku ini hanya satu hadis, tak habis lagi ni dibincangkan secara panjang lebar, hanya satu. Okey, ulama' lain melihat semua hadis yang ada berkenaan bid'ah, dia hanya lihat satu hadis ini saja setakat ni. Okey, dan diteruskan untuk ayat ini saja, seburuk-buruk urusan ialah perkara yang baru. Muka surat 15 ini diteruskan penerangan hingga muka surat 21 sebelum beliau teruskan dengan rangkap yang lain. Okey, sehingga muka surat 21 ni beliau campur-campur dengan benda-benda lain. Beliau nak terangkan tentang seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara baru. Beliau masukkan perkara yang lain juga. Beliau masukkan perkara-perkara yang sepatutnya diasingkan sebagai perbahasan secara berasingan. Mungkin di dalam tajuk yang lain beliau letakkan tentang Al-Quran menetapkan bahawa Allah beristawa di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu beliau letakkan itu sebagai contoh. Sepatutnya ini perbahasan asing. Sebab panjang lebar perbahasan ni, tak sepatutnya letak sebagai contoh untuk mengatakan kita ambil secara literal perkataan ni, tak sepatutnya lah sebagai contoh, sebab yang ni perkara perbahasan yang panjang lebar. Kemudian beliau letakkan tentang zikir. Ini juga perbahasan yang panjang lebar. Sebab zikir ni, tentang zikir ni memang ada topik lain. Kalau kita tengok dalam kandungan beliau penulis ni, dia ada zikir dalam topik bolehkah menukar bilangan zikir, muka surat 121. Beliau ada
Kemudian ada lagi tentang zikir dalam muka surat yang lain. Jadi sepatutnya zikir ini dibuat perbahasan di dalam topik yang lain. Kemudian beliau masukkan lagi tentang ibadah umrah, bagaimana dalam satu musafir hanya satu kali umrah, itu semua perbahasan asing sepatutnya. So 3 perbahasan ni sepatutnya diletak secara berasingan. Jadi saya tak nak sentuh ataupun ulas tentang 3 perbahasan ni. Saya masuk dalam ulasan yang berasingan daripada video ini. Ini kita nak lihat tentang larangan bid'ah sahaja. Jadi sehingga muka surat 21 tu secara umum beliau nak mengatakan bahawa perkara baru yang dibolehkan adalah tentang urusan dunia, urusan syariat semua tak boleh. Dan beliau nak mengatakan, beliau juga mengatakan dekat sini kalau kita tengok urusan dunia dibenarkan, iaitu mencipta, memanfaat rumah, kondominium, kereta, telefon, komputer dan sebagainya, itu tak apa dia kata. Itu tak boleh dikatakan sebagai perkara baru. Dan perkara yang seburuk-buruk urusan katanya dekat sini adalah perkara-perkara yang berkenaan syariat. Okey, tak apa. Yang ni kita akan jelaskan selepas ni. Ada lagi beberapa perkara dalam topik ni yang mana kita boleh bincang di dalam video yang lain seperti kulu dan sebagainya. Cuma kali ni saya nak tunjuk bahawa topik ini yang mengatakan bahawa hadis larangan bid'ah selengkapnya ternyata tidak lengkap, jauh daripada lengkap. Mungkin beliau hanya mempunyai ilmu banyak ni sahaja dan menyangka bahawa ia adalah lengkap sebab ilmunya hanya sikit kan. Jadi dia berfikir bahawa semuanya telah diletakkan di dalam buku ni, maka lengkaplah. Padahal alim ulama tahu bahawa banyak lagi perkara yang tidak disentuh oleh beliau di dalam buku ni. Dan ada juga yang saya nampak di dalam topik yang lain, beliau seolah-olah cuba menipu ataupun hendak memanipulasi pembaca-pembaca yang mana saya akan huraikan di dalam video seterusnya. Cumanya di dalam video ini secara jelas kita dapat lihat 3 perkara fatal, iaitu beliau hanya mengulas berdasarkan pendapat sendiri. Tiada rujukan mana-mana ulama pun, tiada citation ulama itu kata macam seperti yang beliau kata tu, tak ada rujukan. Dan banyak ayat Al-Quran yang mana beliau guna di tempat yang salah. Salah guna ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran untuk orang kafir, beliau gunakan untuk hal bid'ah. Atau menyesuaikan dengan hal-hal bid'ah yang mana ternyata salah. Jadi orang beginikah yang nak dirujuk tentang perkara-perkara agama? Atau layakkah orang macam ni untuk menyemak kata-kata imam besar, untuk mempersoalkan asatizah atas asatizah lama? Tambahan lagi, dia mengatakan menyemak fatwa imam-imam yang seperti yang kita sebut tadi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Suki. Macam mana orang macam ni yang sanggup kita ikuti lagi? Sepatutnya anda tinggalkanlah dia untuk mengelakkan daripada penyelewangan tentang agama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.